Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi perdana merisa semua. Okey, harap-harapnya pagi ni bangun dengan cerianya, eh. Okey, selamat menyambut hari puasa, hari yang ketiga ya. Alhamdulillah, pejam cilik pejam belit dah masuk hari yang ketiga. Okey, jadi pada hari ini kita sambung lagi ya berkenaan dengan tajuk sains kita keelektrikan dan kemagnetan. Okey, kita sambung lagi penjanaan elektrik yang kemarin. So pada hari ini kamu akan dapat mengenal pasti arus ataupun elektrik yang datang ke rumah kita ni jenis yang mana ya. Arus terus ataupun arus ulang alik kan. So apa maksud arus terus arus ulang alik sebentar nanti kita akan lihatlah ya. Kemudian yang keduanya menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. Masalah berkaitan bekalan elektrik. Okey, so seperti biasa sila buka buku teks terlebih dahulu dan kita tinjau isi dalamnya ya. Okey, buku teks muka surat 170 ya. Okey, arus terus dan arus ulang alik ya. Okey, so lihat dalam buku teks tu, adakah anda masih ingat tajuk arus elektrik yang telah anda pelajari di tingkatan 2? Masih ingat lagi tak? Okey, ada kaca elektrik mengalir melalui satu konduktor dalam satu arah sahaja atau dalam arah yang berubah-ubah ya. Jadi arus elektrik dibagi kepada dua jenis ya. Yang satu dikenali sebagai arus terus AT ya. Arus terus dan satu lagi dikenali sebagai AU AU kan ataupun arus ulang alik. Okey, mari kita lihat dulu arus terus AT so apa maksud AT arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja. Contohnya alat yang menggunakan arus terus adalah seperti yang tunjukkan dalam gambar rajah di bawah so lihat di sini ialah lampu suluh. So lampu suluh menggunakan apa sumber tenaga dia. Sudah pasti jawapannya ialah bateri Okey, kemudian kalkulator pun sama sama ada tenaga solar ataupun bateri kemudian kereta mainan pun bateri kan. Okey, jadi contoh penjanaan atau sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus seperti dalam gambar di bawah. So gambar di bawah ni apa dia? Sel suria. Maknanya daripada cahaya bertukar menjadi arus elektrik kan. So elektrik yang dihasil tu dia tak patah balik pergi ke matahari pula kan. Sebab itu dia dikatakan bukan arus ulang alik. Kemudian akumulator ni apa dia? Bateri kereta kan pun sama juga one way maksudnya dia pakai daripada bateri digunakan untuk start engine kereta, kemudian dia tak patah belakang balik, melainkan akumulator bateri ni akumulator ni dia akan di recharge semula kan. Sebab itu bateri kereta ni kalau kata dalam musim PKP ni kita tak start kereta kan, mungkin seminggu ke 2 minggu digalakkan untuk buka bateri sebab kalau bateri tak buka dia sentiasa mengalirkan arus elektrik dalam satu hala dan dia tidak kembali kalau dalam bukan PKP maksudnya kita menggunakan kenderaan kita guna dia, kemudian ketika kita berjalan kenderaan kita berjalan bateri tidak digunakan dia akan di recharge oleh gerakan tayar ataupun motor enjin tadi untuk di charge semula kan. Sebab itu bateri kereta, bateri motor dan sebagainya dia akan di recharge ketika kenderaan bergerak. Okey, bila berhenti kita nak start balik dia akan menggunakan power yang telah kita charge okey, jadi oleh kerana PKP kita tak menggerakkan maka tidak ada recharge untuk bateri tersebut. Sebab itu kalau kita tak buka maka dia akan habislah. Okey, kemudian bateri biasalah bateri bulat ni ini pun semua one way maksudnya guna sehala sebab itu dia akan habis Okey, arus ulang alik bagaimana pula? Okey, arus ulang alik ialah arus elektrik yang alirnya berubah-ubah secara berterusan. Dia berubah-ubah secara berterusan. Jadi gambar rajah ini menunjukkan contoh alat yang menggunakan arus ulang alik. Pembakar roti, kita sambung dengan elektrik rumah kan. Ada pelak. Pengering rambut pun sama, ada pelak. Dan pendingin hawa pun sama. Ada pelak, ada current Jadi adakah kebanyakan penjana tenaga elektrik dalam sistem jaring kuasa menghasilkan AT ataupun AU arus terus ataupun arus ulang alik. So mari kita lihat satu alat yang namanya ialah OSK ataupun osiloskop sinar katot bukannya orang suka kentut. Jangan silap fahamlah osiloskop ialah osiloskop sinar katot OSK lah. Ialah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf arah arus dan perubahan watan bagi arus terus dan arus ulang alik maksudnya arus yang mengalir itu arus terus ke arus ulang alik. So dia dapat ditunjukkan di skrin ini so kita tak dapat gunalah sebab dalam musim PKP ni kita tak dapat nak lihatlah di makmal, tapi insyaAllah dalam YouTube pun dan sebagainya ada jadi kamu boleh lihat nanti. Okey, tak apa, mari kita lihat apa komponen-komponen yang ada pada alat osiloskop ini. Okey, yang pertama sekali ada gandaan Y iaitu tombol
Kan gandaan Y ni, ni tombol ni. Okey. Kemudian pesongan Y, yang ni. Kemudian pesongan X, yang ni. Kemudian suis arus terus ulang alik, yang ni. Okey. Kemudian kita lihat sebelahnya pula. Okey, tombol kawalan keamatan, yang ni. Okey, untuk mengawal kecerahan lampu, maksudnya tumpuk cahaya pada skrin lah. Kemudian tombol kawalan fokus, yang ni, calibration, untuk mengawal ketajaman tumpuk. Kemudian dasar masa untuk mengawal pergerakan tumpuk semasa cahaya melintasi skrin secara mengufuk, yang ini. Okey, so ada beberapa butang atau button lah yang ada pada alat tersebut, ya. Okey, jadi kita tak buat uji kaji di dalam makmal lah, jadi kita tak dapat nak lihat lah. Tapi insyaAllah dalam YouTube pun ada, ya. Kalau arus terus, bagaimanakah bentuk graf, dan bagi arus terus, arus ulang alik, bagaimana bentuk dia, kan. Okey, tak apa, nanti kita akan lihat dalam dalam buku amali kita, sebentar lagi. Okey. Okey, so penyelesaian, penyelesaian masalah berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik, ya. Okey, jadi generator raksasa yang dikenali sebagai Gen Z daripada TMB digunakan untuk membekalkan bekalan elektrik gantian semasa gangguan elektrik. So maksudnya bila berlaku blackout, so akan ada satu generator raksasa lah yang kita kenali sebagai Gen Z, so di Malaysia ni TMB lah, Tenaga Nasional Berhad, kan. So mereka lah yang akan membawa dengan truck begini. Okey. Kemudian penyelesaian masalah ni, pernahkah anda mengalami gangguan semasa di rumah atau sekolah? Jawapannya iyalah, kan. Sekiranya gangguan berlaku, ia merupakan satu masalah yang besar dalam kehidupan pada hari inilah, kan. Kalau orang dulu tak ada elektrik pun tak apa, kan. Just guna lilin, printer dan sebagainya. Dapatkah anda bayangkan kehidupan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman tanpa bekalan elektrik? So bagi mereka yang duduk pedalaman, pada hari ini masih ada lagi, kan. Di Malaysia pun masih ada, di kawasan-kawasan gunung, pedalaman dan sebagainya. Di Sabah Sarawak pun dah tentu, kan. So mereka menggunakan apa, bagaimana, so ada satu alat ataupun tool ataupun yang dibekalkan oleh TMB yang dikenali sebagai generator raksasa. Generate, ingat lagi apa maksud generator, kan. Maksudnya dia digenerkan dengan satu sumber lain, seperti minyak, diesel, petrol dan sebagainya, untuk memutarkan turbine. Motor diputarkan, turbin dipusingkan, maka dia akan menghasilkan arus elektrik. Konsep dia sama seperti generator yang berada di pasar malam, cuma di pasar malam tu kecil lah sikit. Okey, masalah Okey, so itu masalah, Okey, so ini apa dia masalah dia? Okey, atap dengan sel suria, tu dia. Atapnya atap jerami, tapi ada panel suria, kan. Oh, hebat tu. Okey, kemudian ini penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik tanpa wire, kan. Alat canggih sekarang ni, tak pakai wire, letak je di atas tu, dia akan recharge, Okey, menyerap dan mengubah tenaga solar kepada tenaga elektrik tanpa menjejaskan alam sekitar. So ini atap dan sel suria lah. Ini contoh-contoh inovasi, Kemudian yang ni, mengubah tenaga elektrik kepada tenaga gelombang radio atau mikro untuk dihantar dan diagih secara tanpa wire ke alat elektrik yang dapat mengubah tenaga gelombang radio kembali menjadi tenaga elektrik. So inilah teknologi lah, Okey, so itu yang berada dalam buku teks, Okey, so sekarang kita kembali kepada buku amali, Okey, dalam buku amali muka surat 119, arus AT, arus terus, direct current, dan arus ulang alik, alternating current, Okey, so susunan seperti begini. So untuk kita menguji arus ulang alik ataupun arus terus, kita akan gunakan OSK, Apa itu OSK? Yang tadi, osiloskop, sinar, katot, osiloskop, sinar, katot, OSK, Okey, so kita sambung dalam keadaan yang beginilah, seperti dalam gambar rajah. Okey, cuba lihat gambar rajah tu betul-betul, Okey. Okey, so daripada dua ni, apa beza dia? Apa perbezaan yang ketara yang kamu lihat? Sebab kita nak check sama ada arus terus atau ulang alik. Tadi dalam buku teks pun telah ditunjukkan, tunjukkan contoh. Kalau arus terus ni dia menggunakan apa? So dia menggunakan battery kering, So ini sel dry cell, Manakala arus ulang alik dia menggunakan power ataupun current, Yang ini disambung dengan plug di rumah kita lah. Okey, so kita akan lihat apakah bentuk graf ataupun gelombang arus tersebut, Okey, so dia minta sini jawapan murid, so kamu kena tulis lah, kena lukis lah, kan. Okey, tak apa. So apakah jenis arus yang dibekalkan oleh sel crane? So jawapannya ialah arus terus, arus terus.
Okey, itu nombor satu ya. Nombor dua, adakah kedua-dua mentol itu menyala? Nyatakan inferen dan anda tentang arus terus dan arus ulang alik ya. Jadi kedua-dua mentol itu menyala menyala. Okey. Arus terus dan arus ulang alik boleh mengalir melalui mentol ya. Jadi bagi kedua-dua ni ya. Dua-duanya akan arus elektrik boleh mengalir ya. Dan bagaimana nak tahu dia mengalir atau tidak? Yang pertama kita boleh lihat graf yang terbentuk pada OSK ya. Dan yang kedua kita boleh lihat mentol akan menyala. Maksudnya ada arus elektrik lah. Okey, manakala yang ini sama ya. Maksudnya graf akan terbentuk di sini. Okey, kemudian pada mentol kita akan nampak mentol itu menyala ya. Okey, bentuk graf pada OSK ni kita akan lihat dalam buku teks pun ada ya. Okey, sebentar lagi. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan nombor 3 ya. Berdasarkan pemerhatian anda bagi dua mentol itu dan sorehkan osiloskop. Okey, akan dilihat ya. Kita lihat dalam buku teks ya, dalam buku teks. Okey, dalam buku teks ya. Saya ingat sikitlah ya. Okey, so lihat ya. Bagi tenaga elektrik, maksudnya elektrik yang berada di rumah kita tu, ya. Okey, dia adalah EU atau AT. EU so ialah adalah arus ulang alik. So graf dia bentuk macam ular ni ataupun macam bentuk bentuk gelombang Okey, manakala bagi arus terus pula, arus terus, dia arus terus, nama lagi terus kan. Jadi graf dia bentuk lurus ya. Kan, jadi kalau kita lihat yang cek nadi ke hospital tu kan, yang ada tet 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 kan. Pada awalnya tet tu gelombangnya macam ni lah. Kan, bentuk ubah alik, maksudnya jantung masih berdegup. Tapi bila-bila tiba-tiba jantung berhenti daripada duk-dap. Jadi dia net, maka telah habislah. Contoh dia begitulah kan. Tapi kita nak lihat arus itu, arus terus atau arus ulang alik, pada grafnya akan terbentuk begini ya. Okey, baiklah. So itu adalah lakaran yang patut kamu lukis pada buku amali tadi ya. Okey, kemudian persamaan arus terus dan arus ulang alik menghasilkan kesan pemanasan kepada wayar. Perbezaan, arus terus mengalir dalam satu arah sahaja, manakala arus ulang alik mengalir berulang alik secara berkala. Arus terus mempunyai magnitude yang tetap. Magnitude yang tetap tu bermaksud dia bergerak secara lurus ya. Manakala magnitude arus ulang alik berubah-ubah, so dia ada gelombang ya. Okey, so soalan nombor 4. Okey. So ini keadaannya ya. Okey, bagi arus ulang alik dia dalam bentuk gelombang kan. Okey, so begini. Ini ialah AU. Kemudian ini adalah AT, arus terus ya. Kemudian ini AT juga. Dan ini adalah AU juga kan. So bentuk ini kita boleh adjust dengan menggunakan tombol-tombol X dan Y di atas tadi ya, pada osiloskop. Okey, soalan nombor 5. Raja dia menunjukkan satu stesen dayana kuasa. So, stesen dayana kuasa ini ialah apa dia? Tenaga nuklear kan. So tenaga nuklear, ingat lagi pada hari itu dia mengeneratkan arus elektrik ni melalui pemanasan steam daripada reaktor ni kan. So steam tu ini steam ni kan, steam guap tu keluar, so digunakan untuk memanaskan air. So air itu akan memutarkan turbine. So daripada turbine tu akan menghasilkan tenaga elektrik dalam kita membincangkan bab sebelum ni. Okey, kemudian kesimpulan arus terus mengalir dalam satu arah. Okey, manakala dan magnitude-nya tetap. Okey, manakala arus ulang alik mengalir berulang alik, maknanya dia pergi dan balik, dan magnitude-nya adalah berubah. Okeylah. Okey, jadi itu saja kot untuk kali ini. Okey, seperti biasa kamu akan lihat dalam Google Classroom nanti, cikgu dah letakkan tugasan di sana. So sila lengkapkan tugasan tersebut ya. Okey, so dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.